saya tertarik dengan ada satu dakwaan yang mengatakan bahawa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah sebagai zindiq dan munafik. Ibnu Hajar adalah anak murid kepada Ibnu Taimiyah dan anak murid tertukar terbalik. Kan? Dan disebut di dalam Durat Al-Kamilah bahawa Ibnu Taimiyah adalah zindiq dan munafik. Lantas mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah adalah kafir. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Rozaimi, benarkah Ibnu Taimiyah ini merupakan kafir dan juga pencetus kepada terorisme? Silakan. Okay, terima kasih kepada Saudara Amin. Pertama sekali, bila kita berbicara tentang seorang tokoh, mana-mana tokoh di dalam sejarah, apa yang kita perlu perhatikan ialah keadilan ketika mana kita menilai peribadi dia. Kita menilai idea dia. Kerana kita sedang berinteraksi dengan human being. Kita sedang berinteraksi dengan manusia yang bukan Nabi. Yang mana pasti ada salah dan silap. Yang mana apabila orang menilai kita pun, kita minta supaya orang tu berlaku adil pada kita. Ulama-ulama hadis, termasuk ulama jarh wa ta'dil, ulama yang menilai perawi-perawi hadis, ketika mereka membicarakan tentang seorang perawi, antaranya Imam Malik, yang dikenali sebagai Jabalun Minal Jibal, satu bukit yang kukuh ingatannya. Ingatan dia tu kukuh macam bukit, macam gunung. Tetapi di sana terdapat beberapa riwayat yang Imam Malik tersilap dalam menukilkan daripada Nabi SAW. Tetapi ia tidak menyebabkan ulama-ulama ahli sunnah menolak riwayat Imam Malik secara total. Tetapi mereka tetap memuji Imam Malik sebagai seorang tokoh yang banyak berjasa dalam Islam. Bahkan mereka gelar Imam Malik sebagai Imam Daril Hijrah, Imam Negeri Hijrah. Bila kita bercerita tentang Ibnu Taimiyah, kita kena berlaku adil pada dia. Kerana dia ini satu tokoh yang bermazhab Hambali. Dan ulama-ulama yang bermazhab Hambali yang datang kemudian daripada Ibn Taimiyah tidak mengeluarkan Ibn Taimiyah daripada tabaqatul Hanabilah. Tuan-tuan cek, ulama yang datang selepas daripada Ibn Taimiyah, antaranya Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf, antara dia Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka menamakan Ibn Taimiyah, menisbahkan Ibn Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Bahkan Ibn Hajar yang dikatakan dia kata zindik, sebenarnya dia puji Ibn Taimiyah. Tetapi kita tidak nafikan kerana terdapat beberapa pemikiran Ibn Taimiyah yang agak melawan arus daripada pandangan yang menjadi majoriti di zaman dia. Maka dia dimusuhi pada masa itu. Bukan kerana dia sesat, tetapi kerana dia melawan arus. Dia melawan, orang kata apa? Sesuatu yang dianggap sebagai majoriti pada zaman itu. Sehingga dia dipenjara. Tetapi akhirnya ulama yang datang kemudian memuji sumbangan dia. Dan apa keistimewaan Ibn Taimiyah ni? Ibn Taimiyah ni, tuan-tuan, siapa yang baca fiqhul muamalat akan jumpa pandangan Ibn Taimiyah. Bahkan pandangan Ibn Taimiyah dalam muamalat sangat luas. Hari ini boleh saya katakan seluruh negara Islam menggunakan fatwa Ibn Taimiyah. Walaupun mereka, sebahagian daripada mereka cuba nak kaitkan Ibn Taimiyah dengan teroris, tetapi seluruh, boleh kalau tidak semua pun kita kata majoriti negara dalam dunia ni memakai fatwa Ibn Taimiyah yang mengatakan boleh bagi kerajaan untuk meletakkan ataupun mengawal harga barang. Pricing policy. Ibn Taimiyah membenarkan walaupun ada hadis yang melarang, tapi Ibn Taimiyah kata pemahaman kepada hadis itu adalah sesuatu yang berbeza. Supaya tidak berlaku kezaliman, maka kerajaan boleh untuk kontrol harga barang. Nabi tak kontrol kerana zaman tu tidak ada kezaliman. Tidak ada sorok barang yang banyak. Maka bila masuk zaman kemudian, orang dah mula sorok barang nak naikkan harga, maka kerajaan boleh ambil polisi untuk mengawal harga barang. Beratus tesis ditulis tentang Ibn Taimiyah. Bahkan Ibn Taimiyah madrasah. Ibn Taimiyah ini sekolah pemikiran. Kalau dikatakan Ibn Taimiyah ni kafir, zindiq, macam mana anak murid dia? Saya kadang-kadang saya keliru juga. Orang yang betul-betul kutuk Ibn Taimiyah ni, betul-betul kutuk kau-kau Ibn Taimiyah,
Tapi bila mana dia berbicara tentang hadis, dia menukilkan pandangan Az-Zahabi yang merupakan anak murid yang rapat dengan Ibn Taymiyah. Bahkan kadang-kadang lidah mereka tidak lepas juga untuk mengkritik Az-Zahabi dengan mengatakan Az-Zahabi ini ada masalah dalam akidah. Tetapi bila masuk bidang hadis, tak pakai Az-Zahabi. Problem. Kerana Az-Zahabi dikenali sebagai seorang ulama yang melakukan penelitian yang menyeluruh, istiqra' at-tam lirijal, untuk semua perawi-perawi hadis. Ibn Taymiyah ada anak murid yang bernama Ibn Kathir, yang bermazhab Syafi'i, dan Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah memuji tok guru dia. Terutama ketika mana Ibn Taymiyah meninggal dunia, dia puji perbezaan mazhab. So, tok guru bermazhab Hambali, anak murid bermazhab Syafi'i, tidak pernah menjadikan mereka mencerca antara satu dengan yang lain. Ini yang kita mahukan. Maka bila kita cerita tentang Ibn Taymiyah, adalah beberapa pendapat Ibn Taymiyah itu yang disalahguna oleh orang hari ini untuk menyebarkan keganasan dia. Antaranya, mereka gunakan fatwa Ibn Taymiyah ketika mana Ibn Taymiyah memberi fatwa dalam suasana perang. Maka mereka ambil fatwa Ibn Taymiyah, dia orang letak pada tempat yang salah. Maka nampak macam Ibn Taymiyah yang salah. Sekarang ni, orang nak nukil daripada Ibn Taymiyah pun risau. Sebab akan dikaitkan dengan keganasan. Antara yang lucu, seperti mana yang saya bersama sebut tadi, bila mana penasihat agama diambil daripada orang yang tidak begitu pakar, kadang-kadang orang yang dinasihati memberikan fatwa yang sangat-sangat lucu. Dia kata Ibn Taymiyah dikatakan sebagai sumber keganasan apabila Ibn Taymiyah membenarkan tatarrus. Tuan-tuan biasa dengar tatarrus. Tatarrus ini dia kata, satu orang yang non-Muslim yang sedang berperang dengan orang Islam, dalam perang ni, tiba-tiba dia menyorok belakang orang Islam. Ibn Taymiyah kata kalau perlu dibunuh untuk dibunuh musuh itu, perlu sangat bunuh. Kalau tak bahaya, maka boleh bunuh orang Islam yang menjadi pelindung kepada musuh yang berada di medan perang pada masa itu. Maka dia kata ini adalah sumber keganasan. Kerana membenarkan orang Islam untuk membunuh orang Islam yang lain. Orang yang masyarakat awam yang dengar dan disebarkan dalam TV, bila masyarakat dengar dia kata betul ini, maknanya Ibn Taymiyah menggalakkan keganasan, terorisme. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalaulah alasan itu boleh digunakan untuk mengatakan Ibn Taymiyah sebagai teroris, saya nak petik daripada kitab mazhab Syafi'i. Saya petik kitab mazhab Syafi'i yang nama dia Mughnil Muhtaj, yang ditulis oleh siapa? Al-Khatib Asy-Syarbini. Dia kata apa? Dia kata, walau iltahama harbun fatatarrasu binisa'in wa khanatha wa sibyan wa majanin minhum jaza hina idzin ramyuhum idza da'atid darurah ilaihi. Dia kata apa, jika ketika mana perang itu sangat sengit, tiba-tiba musuh menyorok di belakang orang perempuan, wanita, yang mana dalam Islam tak boleh bunuh wanita. Kalau kita perang sekalipun kita tak boleh bunuh orang perempuan. Wa khanatha, dan juga orang-orang khunsa. Orang khunsa pun dia bukan tentera. Kalau bukan tentera tak boleh bunuh. Wasibyan, dan budak-budak tak boleh bunuh. Tapi kata Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab dia Mughnil Muhtaj, kitab mazhab Syafi'i, dia kata wa majanin, dan orang-orang gila daripada kalangan mereka, jaza hina idzin ramyuhum, maka pada masa itu boleh untuk dibunuh mereka itu, walaupun asalnya hukum asal tak boleh. Kerana apa dia kata? Idza da'atid darurah ilai, apabila perlu untuk dibunuh. Bila kita merasakan perlu kerana peperangan sedang sengit. Ini fatwa dalam perang. Ini fatwa dalam perang. Bila kita tak duduk dalam keadaan perang, kita mungkin tak faham. Ada orang salah guna teks ni. Kita nak kata mazhab Syafi'i juga menggalakkan keganasan.
Tak boleh. Satu benda yang sangat-sangat tak logik. Satu dua orang yang mengambil kitab-kitab Ibn Taymiyah terus jadi teroris. Lepas tu kita kata Ibn Taymiyah teroris. Sedangkan berapa ramai yang menjadi anak murid Ibn Taymiyah zaman tu tak ada teroris pun. Di universiti-universiti, kitab-kitab Ibn Taymiyah dijadikan sebagai rujukan. Berapa tesis yang ditulis tentang pemikiran Ibn Taymiyah. Tak ada pun jadi teroris. Kita seolah-olah tengok dekat pusat serenti, tengok. Kan? Ramai betul orang Melayu yang menjadi penagih dadah kan. Dia tanya mazhab apa? Syafi'i. Ini kat mana? Kat Macang ke kat mana? Kat Macang kan? Takkan kita nak kata mazhab Syafi'i menggalakkan penyalahgunaan dadah? Ini satu yang tidak adil. Kita ambil satu dua, lepas tu kita buat kesimpulan umum. Lepas tu nak kaitkan Salafi, Wahabi dengan keganasan. Dan kita jangan lupa, sebenarnya bukan hanya Salafi yang menjadi pengganas ni. Golongan Asy'ariyah pun ada yang dikaitkan dengan keganasan. Dekat Iraq ada satu militan, Naqsyabandi. Tapi kita tak pernah kata Naqsyabandi secara umum adalah teroris. Kerana ini satu benda yang tidak adil. Kemudian dikatakan Ibn Taymiyah ini juga keras dalam bab bid'ah. Tuan-tuan, bab bid'ah ni cuba dikaitkan dengan gagasan. Dia kata, perbuatan suka bid'ah ke orang ni lama-lama akan membawa kepada takfir. Mula-mula itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Lepas tu dia lama-lama dia kata yang tu kafir, lama-lama halal darah. Tuan-tuan, bab bid'ah ni adalah bab ilmiah. Siapa yang baca kitab fiqh, dia akan jumpa bab bid'ah. Walaupun dia tak buka kitab Ibn Taymiyah, dia buka kitab mazhab Syafi'i. Dia buka kitab mazhab Syafi'i, dia akan jumpa bab bid'ah. Adakah mazhab Syafi'i juga menggalakkan keganasan? Macam saudara Amin sebut tadi, saya baru lepas diskusi ilmiah dalam bab bid'ah hasanah. Saya ambil mazhab Syafi'i. Semua fatwa-fatwa yang saya kemukakan untuk mengatakan adanya bid'ah yang dalalah, bukan semua bid'ah itu hasanah, walaupun sebahagian kita fikir macam hasanah. Mazhab Syafi'i buktikan ia dalalah. Saya ambil pada mazhab Syafi'i. Saya kena kecam. Terpaksa buat hashtag, jangan kecam saya. Maka, apa yang diperlukan sekarang ini ialah, yang pertama, golongan-golongan yang berwajib, pihak yang berwajib, pihak yang ada otoriti perlu mengambil nasihat daripada orang yang benar-benar ikhlas. Dia tak boleh ambil satu orang yang ekstrim untuk memberikan nasihat, kerana akan jadi satu hari nanti pandangan-pandangan dia akan menyebabkan otoriti tidak akan dihormati lagi. Saya bimbang kerana kita sama-sama sayangkan negara ni. Supaya kita ambillah pandangan yang pelbagai, supaya penilaian kita seimbang. Jadi itulah sedikit yang saya nak sampaikan pada malam ni. Saya serah pada